Aku bukan ustazah mengisahkan perjalanan kisah hidup seorang wanita bernama Aminah. Aminah ialah anak bungsu dalam keluarga, ibu dan ayahnya ialah seorang ustaz dan ustazah. Dua orang abangnya juga ustaz dan tenaga pengajar di madrasah. Aminah seorang gadis cantik, seorang nikabis, dan diberikan cukup ilmu pengetahuan agama. Sepanjang hidupnya, Aminah diberikan pendidikan yang baik dan mampu melanjutkan pelajaran ke universiti. Aminah juga banyak membantu pelajar di salah sebuah madrasah yang dikelolakan keluarganya. Aminah mampu mengajar agama dan memperbetulkan bacaan penghuni madrasah. Ramai pihak menganggap Aminah sebagai seorang ustazah. Mereka menilai dari segi pakaian yang Aminah pakai, wanita bertudung labu, berbaju menutup aurat dan memakai nikab, Aminah terus digelar seorang ustazah. Bagaimanapun, Aminah sering memperbetulkan anggapan orang. Aminah selalu menegaskan, dia bukanlah seorang ustazah, dia hanya seorang wanita biasa, wanita beragama Islam. Aminah juga seorang wanita berdikari, dan tidak suka bergantung pada orang lain. Selepas menamatkan pendidikan peringkat sarjana, Aminah mengambil keputusan sambung belajar peringkat doktor falsafah, di salah sebuah universiti yang terletak di Kuala Lumpur. Seminggu sebelum mulakan pengajian, Aminah bertolak ke Kuala Lumpur menggunakan kereta sendiri. Aminah terbiasa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang tuanya. Di Kuala Lumpur, Aminah menyewa rumah bersama rakan baiknya, Hazikah. Rakan serumah Aminah juga rapat dengan ahli keluarganya. Semuanya berjalan lancar. Aminah menjalani hidup seperti biasa, gemar ke kedai buku. Semuanya mula berubah, selepas dia dipertemukan dengan seorang lelaki yang tidak berpenampilan seperti masyarakat dalam sekitarnya. Lelaki itu ialah Adam. Adam, seorang lelaki berpenampilan gangster, lelaki bertatu dan memakai rantai di leher. Adam menjalankan perniagaan kafe, yang menghidangkan alkohol pada pelanggan. Adam dilahirkan dalam keluarga kaya raya. Tuan Hamid, ayah Adam, pemilik sebuah syarikat besar, dan Puan Habibah, Mama Adam, seorang suri rumah yang mempunyai ramai kenalan rapat dalam kalangan orang kenamaan. Adam merupakan pewaris legasi kekayaan Tuan Hamid, namun, Adam lebih suka hidup berdikari, menjalankan bisnis sendiri. Semuanya bermula, ketika Adam tidak sengaja terlanggar Aminah. Aminah sedang berdiri di belakang kereta Adam. Ketika itu, Adam ingin meletakkan kereta di ruang parkir. Adam terpegun melihat Aminah berpakaian labu dan memakai purdah. Adam juga menggelar Aminah sebagai ustazah, dan Aminah membidas. Aminah menegaskan dia bukanlah seorang ustazah. Adam sering memandang negatif golongan wanita bertudung dan memakai purdah. Adam menganggap mereka sekadar menunjuk-nunjuk. Sekali lagi, Aminah terpandang Adam dalam sebuah kedai buku. Aminah coba mengelak dari Adam. Dia membatalkan urusan membeli buku, semata-mata tidak mau bertentang mata dengan Adam. Omar, seorang lelaki berpendidikan, dia merupakan seorang pelajar berkelulusan dalam bidang perubatan dari Mesir. Omar sedang menjalankan latihan praktikum di sebuah klinik. Omar ialah sahabat Ustaz Azhar, abang kedua Aminah. Omar datang ke madrasah bertemu dengan Ustaz Azhar. Sempat dia bertanyakan tentang Aminah. Ustaz Azhar menjelaskan, Aminah melanjutkan pelajaran di Kuala Lumpur. Entah diatur atau berlaku secara tidak sengaja, Omar dipertemukan dengan Aminah di sekitar Kuala Lumpur. Omar memperkenalkan dirinya sebagai kawan baik Ustaz Azhar. Hari berganti hari, berlaku suatu insiden melibatkan Adam. Seorang lelaki menyerang Adam dan kaki Adam luka. Aminah yang kebetulan berada di sekitar Adam untuk membeli burger, ternampak Adam terduduk menahan kesakitan. Aminah mendekati Adam, dia coba mencari cara untuk membalut luka. Akhirnya, Aminah memilih menanggalkan purdah dan membalut luka Adam. Aminah pulang ke rumah dalam keadaan agak terkejut. Hazikah memandang Aminah pelik. Ketika itu, Aminah pulang tanpa memakai purdah. Aminah coba melupakan kejadian terbuka purdah di depan Adam, namun, keesokan paginya, Aminah menerima panggilan dari hospital. Dia diminta datang ke situ atas permintaan Adam. Walaupun agak berat hati, Aminah tetap datang ke hospital. Ketika itu dia masih memakai purdah. Adam dan Aminah bersoal jawab. Adam mempersoalkan tindakan Aminah yang sanggup membuka purdah. Aminah menjelaskan, setiap tindakan yang dilakukan adalah karena Allah. Aminah yakin Allah tahu niatnya. Aminah melakukan semuanya dalam keadaan terpaksa, dan Aminah yakin orang lain juga akan bertindak seperti dia, jika mengalami situasi sama. Adam minta bantuan Aminah untuk dihantar ke rumah. Sebelum itu, Adam pergi ke keretanya untuk mengambil telepon bimbit. Malangnya, mereka ditangkap khalwat oleh Ustaz Budi. Selepas puas hati mendengar alasan yang Aminah dan Adam berikan, Ustaz Budi melepaskan mereka.
Ustaz Budi sempat menitipkan pesanan, agar perbuatan sama tidak berulang. Aminah balik kampung, coba melupakan peristiwa pahit yang berlaku. Malangnya, keluarga mendapat berita tentang ketangkap khalwat dari Ustaz Budi. Ustaz Budi ialah bakal suami pada bekas istri Ustaz Aslam. Aminah coba menjelaskan keadaan sebenar pada keluarga. Aminah menegaskan, dia hanya membantu Adam, dia juga tidak kenal siapa sebenarnya Adam, dia tidak buat perkara terkutuk itu. Ustaz Ahmad tidak percaya. Ustaz Ahmad paksa Aminah berkahwin dengan Adam. Jika Aminah enggan berkahwin, Aminah perlu keluar dari rumah. Keluarga mengusir Aminah dari rumah. Mereka semua tidak percaya dengan setiap alasan yang diberikan, terutama sekali Ustaz Aslam dan Ustaz Ashar. Aminah tidak mau berkahwin dengan Adam. Akhirnya Aminah keluar dari rumah, dan mulakan hidup baru di Kuala Lumpur. Hazikah tidak bersetuju dengan tindakan Aminah membuka purdah, tetapi Aminah tetap dengan keputusannya. Aminah juga pindah keluar dari rumah Hazikah. Bermulalah kisah hidup Aminah selepas dipulaukan keluarga. Aminah berjalan sendirian di sebuah pusat membeli belah. Dia secara tidak sengaja terlanggar Zaza, salah seorang ahli kumpulan geng wanita. Aminah minta maaf, dan ketika Zaza menggelar Aminah sebagai ustazah, Aminah tegas menjawab, dia bukan seorang ustazah. Aminah beredar, menuju ke surau dalam pusat membeli belah untuk menunaikan sholat. Kumpulan geng perempuan yang Aminah terlanggar secara tidak sengaja, dianggotai Sally, Zaza dan Sam. Penampilan mereka sangat berbeza dengan Aminah. Sam berpenampilan seperti seorang lelaki, Zaza dan Sally berpenampilan seksi. Mereka berbual di sebuah restoran, dan hati Sally tiba-tiba terdetik untuk sholat. Sally mengajak Sam dan Zaza, tetapi Zaza tidak mau, dia akan tunggu di restoran itu. Dalam surau, dua orang makcik mencaci maki Sally dan Sam. Penampilan dua orang wanita itu dikutuk. Aminah menasihati dua orang makcik itu, untuk tidak menghakimi penampilan orang lain, lebih berdosa jika dua orang makcik menyebabkan orang lain tidak sholat. Sally kagum dan terpegun, dengan sikap Aminah yang tidak mudah menghakimi orang lain. Ketika tahu Aminah sedang mencari tempat tinggal, Sally mempelawa Aminah untuk tinggal di rumahnya. Sally dan Sam mengajak Aminah ke restoran, mereka memperkenalkan Aminah dengan Zaza. Zaza nampak macam kurang senang dengan kehadiran Aminah. Zaza rasa penampilan Aminah tidak sesuai dengan mereka. Sally juga mencadangkan pada Aminah untuk menggunakan nama Mia. Nama Aminah dianggap terlalu ketinggalan zaman, tidak sesuai untuk orang bandar. Akhirnya, Aminah mulai terbiasa memperkenalkan diri sebagai Mia, setiap kali bertemu dengan orang baru. Hari berganti hari, Adam sering mengunjungi kedai buku, berharap dipertemukan semula dengan Aminah. Adam belum sempat mengucapkan terima kasih dan maaf atas kejadian tangkap khalwat yang berlaku pada mereka. Tanpa disedari, banyak kali Adam dan Aminah hampir bertemu, tetapi takdir berkata lain, mereka terlepas peluang itu. Adam tidak sadar, Aminah sebenarnya sering datang ke kafe miliknya, bersama Sally, Sam dan Zaza. Pernah juga Adam datang ke madrasah memberikan sumbangan, mewakili Tuan Hamid. Rupanya tanpa Adam sadar, sudah hampir 5 tahun syarikat milik ayahnya, memberikan sumbangan ke madrasah yang dikelolakan ayah Aminah. Aminah semakin berubah selepas berkawan dengan Sally. Jika sebelum ini Aminah lebih selesa memakai jubah dan tudung labuh, kini, Aminah mulai memakai pakaian agak ketat, dan tudung singkat menampakkan dada. Selepas mengubah penampilan seperti cadangan Sally, Aminah berjaya mendapat pekerjaan di syarikat Tuan Hamid, ayah Adam. Tuan Hamid mengambil Aminah bekerja di syarikatnya, karena nampak bakat dan kebolehan dalam diri Aminah. Kerja-kerja tertunggak dalam syarikat, dapat disiapkan dengan lancar sejak kehadiran Aminah. Adam semakin rajin masuk bekerja, selepas tahu Aminah bekerja di syarikat ayahnya. Persahabatan Sally dan Aminah mulai retak. Sally mulai anggap Aminah perempuan yang suka berpura-pura. Selama ini Aminah tidak pernah menegur perbuatan salah yang Sally dan rakan-rakannya lakukan. Sally sangat marah ketika Aminah menegur tindakan Sally, yang mengaku sanggup serahkan semuanya pada Adam, asalkan Adam sudi menerimanya sebagai istri. Kerenggangan hubungan Sally dan Aminah bermula ketika Zaza memberikan sebiji pil pada Sally. Sally coba menolak tetapi Zaza paksa. Akhirnya, Sally terjaga di sebelah lelaki yang tidak dikenali. Sally telah kehilangan satu-satunya harta yang paling berharga. Sally hilang kesucian diri yang telah lama disimpan untuk Adam. Perkara itu telah membuat Sally tertekan. Sally juga mengusir Aminah dari rumah. Sally salah faham ketika ternampak Adam dan Aminah berbual di luar rumah. Aminah coba memperbaiki persahabatan dengan Sally tetapi tidak berjaya. Aminah juga terpaksa berhenti kerja.
gambarnya yang sedang berkunjung di kafe milik Adam telah tular. Aminah teruk dikecam, perempuan bertudung tetapi masuk di tempat haram. Semuanya perbuatan Sally. Sally sengaja mau hancurkan Aminah, karena cemburu melihat Adam mengejar Aminah. Sam mengajak Aminah tinggal di rumahnya. Sebelum mengenali Mia, Omar pernah datang ke madrasah, berjumpa dengan rakan baiknya, Ustaz Azhar. Dia mau melamar Aminah sebagai istri sah. Ustaz Azhar suruh Omar suarakan niatnya pada Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad menolak hasrat Omar untuk memperistrikan Aminah. Ustaz Ahmad menegaskan, Aminah tidak sesuai menjadi istri Omar. Perkara yang menyebabkan Omar tidak berpuas hati ialah, abang sulung Aminah. Ustaz Aslam juga mencadangkan agar Omar mencari wanita lain yang lebih sesuai dijadikan istri. Omar sangat marah. Omar salah faham. Dia menganggap keluarga Aminah tidak berkenan bermenantukan lelaki seperti dia. Omar tidak pernah tahu kejadian yang telah berlaku pada Aminah. Omar akhirnya tahu Mia dan Aminah adalah orang yang sama, selepas mengajak Aminah berjumpa dengan Ustaz Azhar dan Hasikah di sebuah restoran. Adam terpaksa melepaskan Aminah. Dia tidak sanggup melihat perubahan Aminah. Adam lebih suka melihat Aminah bertudung labuh, memakai jubah dan purdah. Adam berjumpa dengan Omar. Dia minta bantuan dari Omar untuk membawa Aminah pulang ke kampung. Adam berpendapat, Aminah lebih sesuai tinggal bersama keluarga asalnya. Kehidupan di bandar akan merosakkan akidah Aminah yang selama ini terjaga. Atas bantuan Sam, Aminah akhirnya sudi balik ke kampung. Walaupun Ustaz Ahmad nampak macam masih tidak dapat menerima Aminah pulang ke situ. Macam-macam kejadian berlaku selepas Aminah pulang ke madrasah. Adam coba merelakan kepergian Aminah. Adam sebenarnya sayang pada Aminah, tetapi Adam menganggap dirinya tidak padan dan tidak sesuai untuk Aminah. Walaupun sakit hati dan kecewa, Adam terpaksa pendam. Adam tidak mau Aminah terus hanyut jika bergaul dengan Sally dan rakan-rakan Sally. Adam sebenarnya cintakan Aminah. Demi menyelamatkan marwah Aminah, Adam sanggup ajak Aminah kawin, untuk menutup kisah di sebalik gambar Aminah di kafe miliknya. Namun, cadangan itu Aminah tolak. Di madrasah, Aminah mula menjadi tenaga pengajar di situ. Aminah juga seronok meluangkan masa bersama ibu tercintanya. Semuanya mula berubah, ketika Omar menghantar rombongan meminang Aminah. Tanpa persetujuan dari Aminah, Ustaz Ahmad menerima lamaran Omar. Aminah tidak sanggup kecewakan keluarga untuk kali yang kedua. Aminah sedaya upaya menerima kehadiran Omar, dan coba membuka hati menerima Omar, yang akan menjadi bakal imamnya. Tibalah di hari pernikahan Omar dan Aminah. Majelis pernikahan berlangsung lancar, diserikan pula dengan kehadiran keluarga kedua belah pihak, dan rakan-rakan Aminah. Senyuman terpancar di wajah Aminah. Omar pula tersenyum sinis, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Kegembiraan bertukar kesedihan. Selesai sahaja akad nikah, Omar telah melafazkan talak 3 ke atas Aminah di depan semua tetamu. Dunia Aminah berubah menjadi gelap. Dia sering bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya dosa yang telah dilakukan. Keluarga terpaksa menanggung malu kerana dirinya. Belum pernah terjadi dalam sejarah keluarganya, diceraikan tanpa penjelasan. Aminah kemurungan. Keluarga coba memulihkan semangatnya yang hampir hilang. Adam muncul semula dalam hidup Aminah. Adam mengubah hidupnya yang selama ini bergelumang dalam kegelapan. Adam memadam lukisan yang terukir pada kulit tubuhnya. Adam juga meninggalkan bisnis haram yang selama ini dijalankan. Adam datang ke madrasah, mendalami ilmu agama yang sudah lama ditinggalkan. Jodoh di tangan Tuhan, walaupun sudah menafikan dan sudah coba mengelak, Aminah binti Ahmad dan Adam bin Hamid akhirnya disatukan. Jalan hidup yang mereka ambil tidak lagi berbeza. Adam kembali ke jalan yang benar.